Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Tuan-tuan dan puan yang dimuliakan Allah sekalian, Muhammad Saleh, Muhammad Aisyah, Muskadali, Al-Azhari Ammar, Nuatika Muhammad, sahabat kat TikTok, Aimi, Sakinah Hatif, Al-Hasan semua. Barakallahu fikum. Jangan lupa tahu share pada teman-teman kita yang lain. Moga ada manfaat perkongsian pagi ni. Setiasa rujukan utama kita, teras kita tentang sirah Nabi ni adalah daripada kitab Ensiklopedia Sirah Kasihku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ni kitabnya. Jadi kita berada pada muka surat ke-100. Banyak orang bercerita tentang kejayaan satu organisasi ke, tentang seorang individu personal ke. Mereka lupa untuk mengkaji jatuh bangunnya. Bila kita menceritakan tentang nikmat, tentulah ia didahului dengan berbagai bentuk ujian, tribulasi. Miss Octopus, Aiman Hakim, Zaya Haya, Ahlan Sahlan, Syamsul Azman, Barakallahu fikum. Terima kasih semua yang hadir. Sahabat Farida Hanim alias Pak Him Shop, eksklusif Hazirina Shop, semua yang hadir pada pagi yang mulia ni, Ahlan Sahlan semua. Terima kasih kerana hadir, terima kasih kerana memanjangkan video ni kepada teman yang lain. Hajar Raya, moga ada manfaat perkongsian kita di pagi ni. Indah Saleh, Sarah Osman, Namlock, semua sahabat yang ada dekat Insta, yang ada dekat Facebook, yang ada dekat TikTok. Terima kasih semuanya. Azri Yusof kerana sudi hadir dan meluangkan masa. Moga percambahan maklumat yang kita akan terima pada pagi ini menambah kepada kesuburan iman. Alhamdulillah. Allah Rawaha yang dicintai oleh Nabi itu selalu berkata pada para sahabat, Ta'al sa'atan nu'min bi Rabbina. Mari sekejap satu majlis yang kita duduk akan menambah ilmu kita kepada Allah SWT, menambah iman kita kepada Allah. Tambah ilmu, insya-Allah tambah iman. Tambah iman maka makin dekatlah dengan Allah. Ya. Namanya umur bila menjangkau usia 40 ke atas, lebih banyak lagi program-program ibadah kerohanian yang kita kena menyertainya. Kalau tak, dunia ni merupakan jerat, trap. Ramai orang terperangkap kat situ dengan keindahannya, pujukannya, godaannya. Mudah-mudahan dengan ilmu ni sikit sebanyak dapat memujuk, membimbing, menarik balik semula diri kita menyedari hakikat kehidupan yang sebenar. Tambahan pula kita mengkaji sirah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Cakoi, Narung Izi, Fauzia, Juhida, Mat Nur Ibrahim, Nur Abdul Rahim, Rohayu Sanusi, semua sahabat yang hadir. Tolong ya, share pada teman-teman yang lain. Bagilah komen apa-apa, yang diam je. Ni tulislah yang elok. Mudah-mudahan ada manfaat untuk yang sedang ada kat sini. Kenal balik kawan-kawan kita lama tak jumpa. Amni, semua sahabat yang hadir. Jadi Muhammad Hanif, Barakallahu fikum. Ahlan wa sahlan semua. Cikgu Rohaya Pada tahun ke-13 kenabian, lebih daripada 70 orang muslim di kalangan penduduk Yathrib datang untuk menunaikan ibadah haji. Mereka datang bersama dengan para jemaah haji yang terdiri pada mereka yang masih lagi syirik. Jumlah mereka sampai 70 orang. Ni nak cerita ni, dakwah Nabi ni dahului dengan pengorbanan, jalan yang sangat getir, berliku-liku. Bukan kita cerita kejayaan tu terus je melompat berjaya. Tanyalah mana-mana orang berjaya sekalipun pada perspektif kita. Tentulah pernah mendahuluinya macam-macam pengorbanan. Kadang-kadang jiwa raga, kadang harta. Tengoklah pada apa bentuk yang kita usahakan itu. Farhan Zul, Ahlan Sahlan, semua yang hadir pada pagi ni. Kak Maria, eksklusif gallery, Nur Huda, insya-Allah, sahabat dari Brunei pun ada, Singapura pun ada, Indonesia pun ada, Australia pun ada. Alhamdulillah, ahlan wasahlan semua yang hadir. Semasa dia asyik dalam perjalanan menuju ke Mekah, mereka tanya-tanya tentang sampai bilakah mereka harus membiarkan Rasulullah hidup terusir dalam keadaan kegusaran di Mekah. Oleh sebab itu, apabila sampai saja di Mekah, berlakulah perhubungan yang rahsia di antara mereka dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perhubungan itu membawa persetujuan kedua pihak untuk berkumpul pada hari-hari tasyrik di lorong Aqabah, iaitu tempat terletaknya Jamrah Ula di Mina. Bagi mereka yang telah menaikkan ibadah haji, mereka tentu dapat bayangkan dahulu di Mina tu, tempat kita melontar Jamrah Ula, Wusta dengan Kubra, tak adalah jambatan-jambatan yang kita lihat pada ini yang besar tu, yang eskalator sebagainya, tak adalah dulu. Tapi kita boleh bayangkan di bahagian bawahnya, kat situlah berkumpul Nabi dengan para sahabat datang dari Yathrib.
untuk merealisasikan hajat mereka, hasrat mereka untuk perkembangan Islam di Madinah. Mereka telah bersepakat bahawa pertemuan itu akan diadakan secara rahsia pada waktu malam. Ka'ab bin Malik Al-Ansari menceritakan peristiwa tersebut. Kami keluar untuk menaiki ibadah haji. Kami telah berjanji untuk bertemu dengan Rasulullah di Aqabah pada pertengahan hari Tasyrik. Pada malam yang dijanjikan pertemuan tersebut, bersama kami ialah Abdullah bin Amr bin Haram. Itu salah seorang ketua yang terhormat di kalangan kami. Kami melihatkan beliau sedang kami merahsiakan hal tersebut dari pengetahuan kaum musyrikin yang lain. Kami berkata kepadanya, wahai Abu Jabir, kamu merupakan salah seorang ketua yang terhormat di kalangan kami. Sesungguhnya kami tidak senang dengan keadaanmu seorang mana menyebabkan dirimu menjadi bahan bakaran api neraka di akhirat nanti. Kerana kami mengajaknya kepada Islam dan kami ceritakan janji temu kami dengan Rasulullah di Aqabah. Lantas beliau bersetuju masuk Islam dan turut serta bersama kami di Aqabah. Akhirnya beliau dilantik menjadi salah seorang daripada Naqib. Naqib ni maknanya ketua lah. Ini strategi dakwah Nabi lagi yang kita kena belajar. Bila menjemput orang yang berkedudukan, yang punya sum'ah, iaitu reputasi yang baik, maka itu menjadi satu shortcut untuk penerimaan dakwah di kalangan masyarakat. Kita ambil orang yang mempunyai kedudukan, terhormat. Orang ni kita kena pujuk, kena ambil berat. Kerana dengan keislamannya dapat membantu banyak perkara. Tambahan pula dia ada potensi untuk menerima kebaikan. Dengan latar belakangnya, kesungguhannya, kesalehannya, kebaikannya. Maka orang ramai sedar potensi ada pada beliau. Ni siapa nama tadi? Abdullah bin Amr bin Haram. Abdullah bin Amr bin Haram ini menjadi antara Naqib. Naqib ni berarti ketua. Khiyarukum fil Islam, khiyarukum fil jahiliyah idza faquhu. Strategi dakwah Nabi ialah mengambil orang yang sudah punya kedudukan zaman jahiliyah untuk diangkat menjadi kepimpinan dalam Islam. Kerana dia punya pengaruh, dia punya peluang, dia punya pengikut. Jadi ini adalah satu shortcut untuk mendapat sokongan daripada masyarakat pada masa itu. Baik, Ka'ab meneruskan ceritanya. Pada malam itu kami tidur bersama kaum kami. Tak kala telah berlabur sepertiga malam, kami pun keluar di tempat kami itu untuk memenuhi janji kepada Rasulullah SAW. Secara diam-diam kami keluar, yang akhirnya berkumpul satu lorong di Aqabah. Jumlah kami pada waktu itu 70 orang. Dan 2 orang wanita, iaitu Nusaybah bintu Ka'ab, Ummu Umarah dan juga daripada Bani Mazin bin Najjar, dan Asma' binti Amr, iaitu Umani daripada Bani Salimah. Kami pun berkumpul di lorong tersebut menanti kedatangan Rasulullah sehingga akhirnya baginda sampai. Apabila baginda bersama baginda ialah bapa saudaranya Abbas bin Abdul Muttalib. Pada masa itu belum meluk Islam, tapi beliau mahu turut serta mengetahui urusan anak saudaranya supaya dapat diyakini keselamatannya. Begitulah orang yang beliaulah orang yang mula-mula bercakap. Jadi Al-Abbas pada masa itu belum masuk Islam, tapi sudah punya sokongan kepada Nabi macam abangnya sebelum itu, iaitu Abu Talib. Baik. Selepas semuanya berkumpul, mula perbincangan untuk mengikat satu perjanjian keagamaan dan ketenteraan. Orang pertama yang bercakap ialah Abbas bin Abdul Muttalib, iaitu saudara Nabi. Tujuan ucapan beliau adalah untuk menerangkan betapa besar dan seriusnya tanggungjawab yang terpikul di bahu mereka. Sebaik mereka bersetuju untuk memeterai perjanjian itu. Kata Abbas radhiyallahu an, wahai sekalian kaum Khazraj dan juga Aus, sungguhnya Muhammad ini berasal dari kalangan kami, sebagaimana yang kamu ketahui. Kami telah mempertahankannya daripada kaum kami yang sama pegangannya dengan kami. Baginda berada dalam kemuliaan dan kalangan kaumnya dan dipertahankan di negerinya. Akan tetapi baginda memilih untuk bersama-sama kamu. Kalau kamu memang benar nak menunaikan apa yang disuruhnya kepada kamu, benar-benar sanggup mempertahankannya daripada mereka yang menentangnya, maka terserahlah kepada kamu untuk mengikut tanggungjawab itu. Sebaliknya, jika kamu cadang untuk menyerahkan Muhammad dan tidak mahu menolongnya setelah baginda keluar bersama kamu, maka tinggalkanlah hasrat itu, kerana baginda berada dalam kemuliaan serta dipertahankan oleh kaum di negeri ini. Tengok kata-kata Abbas itu yang menampakkan kepada seriusnya urusan kamu nak mengambil Muhammad ini sallallahu alaihi wasallam yang merupakan anak saudara aku. Kalau kamu mampu beri perlindungan kepadanya, maka ambil. Kalau kamu tak mampu, lebih baik tinggalkan dia kat sini. Tahulah kami menguruskannya. Kami tetap akan mempertahankannya walaupun berbeza akidah. Tuan-tuannya, jadi kita akan lihat bagaimana Al-Abbas masuk Islam kemudiannya. Tapi sebelum masuk Islam tu jalannya berliku. Dia bersama dengan tentera kafir dalam perang Badar. Dia ditawan, Nabi suruh lepaskan. Tuan-tuan, banyak pengorbanan yang dapat kita lihat. Dia strategi dakwah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Baik. Ka'ab berkata lagi, lantas kami berkata kepadanya, kami telah mendengar apa yang kau ucapkan. Maka silalah ucap wahai Rasulullah SAW. Juga pilihlah apa yang Tuhan sukai untuk dirimu dan juga Allah SWT. Jawapan ini menunjukkan keazaman, keberanian, keimanan dan keikhlasan mereka bersungguh-sungguh untuk membalas tanggungjawab yang besar ini, menggalas tanggungjawab yang besar ini.
mendepani risiko yang berbahaya. Setelah itu Rasulullah pun menguraikan butir-butir perjanjian itu. Sebenarnya mereka pun berbai'ah kepada Nabi SAW. Ini adalah perjanjian. Jadi meterai satu perjanjian antara Nabi dengan para penyokongnya yang datang dari Madinah. Alangkah mulanya sahabat-sahabat Ansar ni. Ansar ni merujuk kepada Aus dan juga Khazraj. Ya, alhamdulillah. Sahabat-sahabat kat TikTok, barakallahu fikum. Jemput Sinagapi, alhamdulillah. Maria Bila, Melissa, Nur Bahia, Abdul Rahman, terima kasih kerana hantar pada saya hadiah macam-macam. Terima kasih semua. Barakallahu fikum. Jadi kat sini tuan-tuan dan sekalian, saya baca sikit daripada kitab Dr. Muhammad Ali Salabi. Kitab ni besar, tebal. Karangan Dr. Muhammad Ali Salabi. Salabi, As-Sirat Nabawiyah, Ardu Waqai' wa Tahlil Ahdath. Ya. Jadi kata beliau, كانت هذه البيعة العظمى بملابساتها وبواعثها وآثارها واقعية تاريخي فتح الفتوح، لأنها كانت الحلقة الأولى في سلسلة الفتوحات الإسلامية التي تتابعت حلقاتها في صور متدرجة مشدودة بهذه البيعة منذ اكتمل عقدها بما أخذ فيها رسول الله من عهود ومواثيق على أقوى طريقة من طلائع أنصار الله الذين كانوا عرف الناس بقدر مواثيقهم وعهودهم وكانوا أسمح الناس بالوفاء بما عهد الله ورسوله عليه من التضحية مهما بلغت متطلباتها من الأرواح والدماء والأموال. فهذه البيعة في بواعثها هي بيعة الإيمان بالحق ونصرته، وهي في ملابساتها قوة تناضل قوى هائلة تقف متألبة عليها ولم يغب عن أنصار الله قدرها ووزنها في ميادين الحروب والقتال، وهي في آثارها تشمير ناهل بكل ما يملك أصحابها من وسائل الجهاد القتال في سبيل إعلاء كلمة الله العليا على كل عالم مستكبر في الأرض حتى يكون الدين كله لله، وهي في واقعها التاريخي صدق وعدل ونصر واستشهاد وتبليغ رسالة الإسلام. Allahu Akbar. Cantiknya ayat digunakan tuan-tuan. Saya tak kerti nak terjemah tuan bagi menampakkan kepada kesungguhan Al-Star, Dennis Zahrawin, Norin Farish, Muhammad Fadli Ahmad, alhamdulillah. Bagi menampakkan kat sini, tahu apa dia? Ini merupakan satu perjanjian untuk mendedahkan diri kepada pertahanan satu peperangan, pengisytiharan perang, kesungguhan para sahabat untuk mempertahankan Islam walau apa juga sekalipun yang mereka akan alami. Mereka akan berdepan dengan apa istilahnya, satu Jaziratul Arab, satu semenanjung Arab akan memerangi mereka. Mereka semua telah ready dengan asasiyat, dengan foundation itu, bahawa mereka kekal akan mempertahankan Islam walau apa sekalipun, whatever cost yang mereka akan alami, mereka tetap akan mempertahankan Islam. Apakah isi perjanjian yang kedua ni tuan? Perjanjian Aqabah yang kedua ni, jangan biarkan anak kita je belajar sirah Nabi ni. Kita pun kena tahu jangan kita menyangkakan bahawa satu kemenangan, keberhasilan tu tak ada pun di awalnya pengorbanan, tahu. Sedangkan banyaknya pengorbanan para sahabat, darah yang tumpah, kesungguhan mereka dalam jihad dan juga aktiviti dakwah Nabi bangun pada waktu-waktu seperti ni, orang tak suspicious, waktu-waktu seperti itu untuk memeterai satu perjanjian, persefahaman. Allahu Akbar. Kemudian ada sokongan daripada puak musyrik, iaitu untuk pengetahuan tuan-tuan ni tadi, Al-Abbas, walaupun pada masa itu belum lagi masuk Islam, tanpa menafikan pentingnya sokongan daripada orang bukan Islam kadang-kadang tuan-tuan. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad daripada Jabir radhiyallahu anhu, beliau berkata, kami bertanya kepada Rasulullah, apakah kami berbaikah tuan? Maka jawapan para sahabat, jawapan Nabi SAW kepada mereka, yang pertama, dengar, sahut, patuh sama ada kamu suka ataupun tidak, kamu rajin atau pemalas. Ini adalah merupakan isi perjanjian di antara Nabi SAW dengan para sahabat. Ubayyi'ukum ala an tamna'uni mimma tamna'una minhu nisa'akum wa abna'akum. Fa'akhadha al-Barra' bin Ma'rur biyadihi thumma qala na'am walladhi ba'asaka bil haqq la namna'annaka mimma namna'u minhu wuzurana. Fabayi'na ya Rasulullah fanahnu wallahi ahlul harb wa ahlul halaqa وورثناها كابرا عن كابر. فقاطعه أبو الهيثم بن تيهان متسائلا يا رسول الله إن بيننا وبين القوم حبالا وإنا قاطعوها يعني اليهود فهل عسيت إن نحن فعلنا ذلك ثم أظهرك الله أن ترجع إلى قومك وتدعنا.
Fatabassama Rasulullah SAW thumma qala bal dam ad-dam wal hadmu al-hadmu ana minkum wa antum minni wa harimu man harabtum wa as'alu wa usalimu man salamtum. Menarik sekali peristiwa ni tuan ni, kalau kita baca naik bulu roma kita. Bagaimana para sahabat ni punya pengorbanan, mereka datang daripada jauh, mendapatkan diri kepada bahaya. Mereka dalam lingkungan yang terkepung sekarang. Tapi semua tu tak jadi penghalang kepada mereka untuk mempertahankan Islam. Dawiyah Ridwan, Al-Wasalan semua, Syurara Amran, Jahidah, Khairin Yusuf, Musfizri, susah nak sebut nama. Nur Khairani, jemput teman-teman kita yang lain ni, penting untuk bicara tentang sirah ni sebenarnya. Sirah lah pentafsiran kepada Quran. Jadi Nabi telah menyatakan bahawa kamu hendaklah mendengar, mentaati segala perintah aku, kau suka ke tak suka. Yang kedua, mengeluarkan perbelanjaan sama ada susah atau senang. Senang ada kadarnya, ketika susah ada kadarnya. Yang ketiga, menyuruh perkara yang mendatangkan kebaikan, melarang perkara-perkara kemungkaran. Al-amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar. Yang seterusnya, menegakkan tanggungjawab agama Allah tanpa menghiraukan celaan orang. Wala takhafuna fillah wala takhafuna fillah lawmata laim. Kita dalam hidup ni buat satu perkara tu kerana Allah ke atau kerana manusia. Tuan ni, kita boleh dapat beribu orang hit, follower kita, liker kita. Buat satu perkara, tapi benarkah Allah rida? Benarkah kita buat tu kerana Allah? Ni nak kena muhasabah diri, konsal diri masa ke semasa, ya. Kemudian menolongku bila aku datang kepadamu dan pertahankan aku sebagaimana kamu pertahankan diri isteri dan anak pinakmu. Begitu juga maka balasan kamu adalah syurga. Itu dia tuan-tuan. Jadi Al-Bara' bin Ma'rur radhiyallahu anhu adalah sahabat Nabi antara yang mula-mula bai'ah kepada Nabi SAW. Dan beliau lah yang mula-mula terkorban. Umurnya tak panjang. Lepas daripada berbai'ah dengan Nabi, pulang ke Madinah, maka beliau telah meninggal dunia. Bara' bin Ma'rur radhiyallahu anhu. Jadi tak banyaklah kisah tentang beliau dalam kitab sirah kalau kita pelajari. Dan ketika Nabi bersabda, ubayyukum ala an tamna'uni mimma tamna'una minhu nisa'akum wa abna'akum, hendaklah kamu berjanji dengan aku untuk menjaga aku sebagaimana kamu menjaga isteri dan juga anak-anakmu. Maka jawapan Bara' bin Ma'rur memegang tangan Rasulullah berkata, na'am wallazi ba'athaka bil haqq la na'amna'annaka mimma namna'u minhu uzurana. Semangat kata-kata ni tuan-tuan. Ni kepentingan kita untuk belajar dakwah yang Nabi SAW tunjukkan. Kaifiatnya, strateginya, fiqihnya, semua ada ilmu tuan. Jadi ketika datang Bara' bin Ma'rur memegang tangan Nabi mengatakan, demi Allah wahai Rasulullah yang mengutus dengan nama Allah yang memutuskan Tuhan dengan kebenaran, kami akan mempertahankan Rasulullah SAW sebagaimana kami mempertahankan kain kami. Maksud kain ini tuan-tuan adalah isteri, anak-anak, kepentingan peribadi lah. Ini dipanggil dalam bab syarat dipanggil satu bentuk majaz lah, satu bentuk isti'arah. Bahawasanya menunjukkan kami akan mempertahankan Rasulullah SAW macam kami mempertahankan kehormatan diri kami, kemuliaan diri kami. Kami tidak akan biarkan Tuhan tercemar, tak aniaya, takkan. Kemudian datang pula seorang sahabat yang lain, seorang sahabat lain datang berkata, Abul Haytham bin Tayyihan berdatang kepada Nabi dan berkata, wahai Rasulullah, sungguhnya di antara kami dengan orang di Madinah sana ada tali perhubungan, perkaitan, contohnya dengan golongan Yahudi. Apakah nanti wahai Rasulullah, bila Rasulullah telah menang, Allah turunkan kemenangan untuk Rasulullah lupa kami, Rasulullah pergi pada golongan itu? Ni tanya wahai Abul Haytham. Dia kata demikian, ibarat kacang lupakan kulit. Ya Allah, dia kata begitu. Senyum Nabi SAW mendengar kata-katanya. Rasulullah terus menjawab, balidam, ad-dam, darah dengan darah, al-hadam wal-hadam, al-hadm. Kalau mereka merangimu, kami akan merangi mereka. Mana ikrar di antara mereka dengan Nabi SAW. Tengok orang Arab ni, orang Arab ni satu bangsa yang betul terang. Dia tak ada simpan-simpan macam kita. Aziz, kita orang Melayu ni suka diam, tak suka pun diam. Kan ada dalam hadis mengatakan sukut alamatul ridha. Kalau orang lelaki ni pergi pinang orang perempuan, tanya pada ayah dia, kalau dia diam tu menandakan dia sukalah, dia malu nak jawab. Tapi orang Melayu punya problem, dia nak dia diam, dia tak nak pun dia diam. Sebahagian kita lah, tidak semua. Sekarang orang dah belajar tinggi, tak ada malu dah untuk cakap kebenaran, ya.
Tapi inilah dia orang Arab. Orang Arab satu bangsa yang betul terang. Dia tak ada sembunyi-sembunyi. Suka cakap, tak suka cakap. Lepas tu tak ada simpan dalam hati. Tapi kalau sebahagian daripada kita ni simpan dalam hati, lepas tu meletup, lepas tu jadi explosion. Ya, tuan-tuan ni boleh kau sekalian. Baik. ثم قال أخرجوا إلي منكم 12 نقيبا ليكونوا على قومهم بما فيهم فأخرجوا منهم 12 نقيبا 9 من الخزرج و3 من الأوس. Kemudian bila dah ada perjanjian satu bai'ah antara mereka dengan Rasulullah itu, maka Rasulullah SAW pun bersabda, keluarkan di hadapan aku ni 12 orang supaya mereka menjadi naqib. Naqib ni berarti macam duta lah, macam ketua lah. Ya. Maka mereka pun mengeluarkan 12 orang, 9 daripada Khazraj, 3 daripada Aus. Ya. Waqad talaba Rasul minhum al-insiraf ila rihalihim wa qad sami'u syaitan yasrukh munziran Quraisyan faqala Abbas bin Ubadah bin Nadla wallahi ma alladhi ba'athaka bil haqq in syi'ta lanumilanna ala ahli minni gadan bi asyafina. Bila mereka telah bai'ah, maka syaitan pun jin menjerit dengan sekuat-kuat suaranya untuk memberitahu kepada Quraisy tentang apa yang telah berhasil, yang telah berlaku, yang boleh membahayakan mereka itu. Tengok syaitan ni boleh datang, tuan-tuan. Ya, saya lupa, tuan-tuan, bincang kitab Alam Jin daripada Pustaka Imam Syafi'i sebelum ni kan. Janji nak baca, tak baca pun Ustaz. InsyaAllah ada kesempatan kita baca pagi esok. InsyaAllah. Jadi jin ni mengeluarkan suaranya pada ketika-ketika yang tertentu. Contohnya, ketika mereka melihat berlakunya bai'ah ni dan ia pasti akan menjejaskan keselamatan golongan musyrikin, maka dia telah menjerit dengan sekuat-kuat suaranya supaya orang Quraisy aware apa yang berlaku. Tapi perkara itu sudah berlalu. Maka seorang daripada sahabat yang turut hadir itu, Al-Abbas bin Ubadah bin Nadla, bila dia mengikut perkembangan itu, dia kata pada Rasulullah, kalau Tuan membenarkan, kami besok kami bangun, kami akan bersiap sedia dengan pedang-pedang kami untuk merangi siapa saja merangi Islam. Tapi tengok jawapan Rasulullah SAW. Belum lagi wahai Al-Abbas. Belum lagi. Ya, belum lagi masanya. Jadi setiap likuli maqamin maqal. Tempat itu ada jadualnya yang ditetapkan oleh Allah. Jadi kita tak boleh bertindak sembrono. Walaupun kita rasa kita ada kemampuan, tapi pada ketika itu belum lagi. Sabar dulu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, tuan yang dimuliakan Allah sekalian. Selepas selesai bincangan tentang syarat-syarat bai'ah, di samping itu mereka bersepakat untuk melaksanakan bai'ah itu, maka bangunlah 2 orang lelaki di kalangan yang terawal masuk Islam. Ya. Jadi Imam Ahmad melihatkan daripada Jabir berkata, orang yang demikian kami pun bangun bai'ahnya. Orang yang paling muda di antara semua 70 orang itulah Sa'ad bin Zurarah, yang semalam kita belajar kisah tentang beliau kan, yang menjadi pendakwah Nabi di Madinah kan, bersama dengan Mus'ab bin Umair radhiyallahu an. Beliau memegang tangan Nabi seraya berkata, bertenanglah wahai penduduk Yathrib, kita pasti tidak akan dapat menempuh perjalanan yang jauh ini kalau tidak kerana kita meyakini baginda Rasulullah SAW. Ni budak muda ni bercakap, kita yakin dengan Rasulullah tu sebab kita datang daripada jauh untuk bertemu dengan Rasulullah SAW. Salah Tebuan, Haiza, Saifuddin Baharudin, salam semua sahabat yang hadir, sahabat dekat TikTok, muda sangat, ya betul. Maizam, Fadli Zakaria, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan lawyer kita, Sinarani, salam. Baik, dengan mengeluarkan baginda pada hari ini, maka berarti terpisah kita dari semua kelompok masyarakat Arab, membunuh semua orang yang kenamaan, malah diri kita turut terancam semata-mata kerana Islam. Kalau kalian dapat bersabar menghadapinya, maka ambillah baginda dan saya Allah akan beri kalian kepahala. Akan tapi jika kamu bimbang keselamatan di kamu, maka tinggalkanlah baginda. Ini adalah kata-kata daripada Hasan bin Zurarah yang menyokong kata-kata Al-Abbas sebelumnya, bahawa kita kena yakin urusan agama ini urusan besar, tak boleh buat main-main. Jangan bayangkan dalam memperjuangkan agama ni orang akan bentangkan untuk kita kapet merah, tuan-tuan. Alangkah Nabi pun mengalami kecaman, serangan, ancaman untuk dibunuh. Ini kan pula kita yang banyak dosa ni. Jadi lagi banyak ujian yang kita akan lalui dalam menyampaikan Islam. Selepas memperoleh bukti-bukti yang terkandung dalam bai'ah itu,
Maka mulalah pelaksanaan bai'ah dengan cara berjabat tangan. Setelah melaporkan kata-kata As'ad bin Zurarah, Jabir berkata, lantas mereka berkata, ya As'ad, lepaskan genggaman tanganmu. Demi Allah, kami tidak akan meninggalkan bai'ah dan tidak akan menarik diri daripadanya. Maka pada ketika itu ketahuilah As'ad tentang sejauh mana kaumnya bersedia untuk terkorban dalam perjuangan itu, dan yakin benarlah beliau terhadap kesediaan itu. As'ad adalah seorang pendakwah tersohor bersama Mus'ab bin Umair, dan tentunya beliau ketua keagamaan dalam kalangan mereka. Justru beliaulah orang terawal melaksanakan bai'ah itu. Adapun bai'ah oleh dua orang wanita yang turut serta dalam perjanjian itu adalah bentuk lisan saja, kerana Nabi tidak pernah berjabat tangan dengan wanita yang bukan mahramnya. Jadi ini kisah tentang bukan isteri ataupun bukan mahram. Jadi bai'ah Nabi dengan golongan wanita hanya dengan lisan saja. Ya, setengah riwayat mengatakan Nabi memegang memerusi serban. Jadi pegang oleh baginda sallam, dipegang di ujung sana oleh golongan wanita, bagi menunjukkan tak ada perhubungan kulit antara Nabi dengan yang bukan mahram, yang bukan isteri. Ada banyak pentafsiran ulama kat sini lah. Nanti kita bincangkan, belum lagi waktunya. Jadi 12 orang naqib. Selepas bai'ah itu termentara, Nabi minta dipilih 12 orang ketua. Jadi naqib bagi masing-masing. Mereka bertanggungjawab terhadap kaum masing-masing untuk melaksanakan butir-butir perjanjian. Ini orang panggil CTA lah, call to action. Bukan setakat buat satu keputusan, tapi apa tindakannya. Kalau kita mesyuarat tapi tak ada tindakan. Setengah negara-negara maju macam dia sebut, the best 500 countries to work in the world, 500 company terbaik yang boleh kita bekerja dengannya. Tak adalah kita ambil wisdom sajalah, ya. Bukan kita kagum sangat dengan barat itu, dengan segala bentuk kemunafikannya, hipokrisi, tidak. Kita tak masukkan itu. Kita masuk kualiti ada kadang-kadang. Ada setengah company besar macam Mercedes, BMW, Royal Shell of Netherlands. Mereka ni ada meeting, dipanggil stand up meeting tau. Pagi-pagi macam Isnin tu kan, mereka boleh bincangkan, boleh wrap up apa yang berlaku pada minggu lepas. Mereka duduk meeting dalam keadaan berdiri, kerana masing-masing boleh bercakap, dan bercakapnya pendek-pendek saja. Cakap panjang nanti orang marah. Cukup cakap straight, apa benda nak cakap. Kerana yang pentingnya actionnya, tindakannya. Tapi ada setengah tempat pula kalau meeting nanti ada orang serve pula, Datuk teh ke Nescafe. Itu yang meeting patut 1 jam jadi 4 jam, tuan-tuan. Buang masa. Ada setengah-setengah organisasi pula nak kena buat report itu dengan colournya, buat report je berminggu-minggu, bentang sekejap je. Kerana nak please BOD tu. Oh, nampak cantiknya report, padahal itu hanya on paper saja, tindakannya tak tahu betul ke tidak. Jangan tertipu dengan report yang cantik-cantik presentationnya. Yang penting actionnya itu. Jadi Nabi SAW dengan para sahabat ni, selepas membuat isi perjanjian, terus CTA-nya, call to action-nya, tindakannya, plan-nya, bagaimana pelaksanaannya, tuan-tuan. Inilah dalam organisasi kan. Meeting masjid, surau tak payah lama-lama lah, kan. Seronok meeting lama sebab ada isteri orang, ada orang, ada bujang orang, haram tau. Meeting ni biarlah selesai saja. Suka dengan gelak ketawa perempuan. Ada setengah-setengah tempat lah, tuan, bukan semua lah, ya. AJK masjid semua. Mudah-mudahan Allah pelihara lah kita daripada tertipu ketika nak buat baik, nak buat ibadat, kita tertipu terbuat maksiat. Itulah namanya talbis iblis. Talbis iblis. Talbis iblis. Talbis iblis ni berarti iblis ni menipu kita dengan suasananya supaya menampakkan dia macam suasana ibadat, sebenarnya maksiat kat situ. Dia memperdayakan kita. Kita memanglah meeting tu penting untuk menyelesaikan banyak urusan masjid, tapi meeting kita patut habis pukul 9:10 dah jadi pukul 11:30 pun tak habis lagi. Menimbulkan fitnah, suasana yang tidak Islamik. Kerana duduk dengan isteri orang, anak perempuan orang, seronok ketawa-ketawa lagi. Lepas tu ada makan lagi, bukan sihat. Makan lepas meeting ni, tuan-tuan, 10 malam. Bila makan Adam, jadi macam-macam isu. Balik kita kepada kisah Nabi kita SAW ini. Tindakannya selepas ada perjanjian, apa tindakannya. Tengok pada masa itu juga dengan segera mereka memilih 12 orang calon. 9 daripada Khazraj, 3 daripada Aus. Siapakah mereka? Daripada Khazraj ini, Sa'ad bin Zurarah bin Adas radhiyallahu anhu, Sa'ad bin Rabi' bin Amr, Abdullah bin Rawaha bin Tha'labah, Rafi' bin Malik bin Ajlan, Bara' bin Ma'rur bin Sakhar radhiyallahu anhu, Abdullah bin Amr bin Haram radhiyallahu anhu, Ubadah bin As-Samit bin Qais radhiyallahu anhu, Sa'ad bin Ubadah bin Dulaim radhiyallahu anhu,
Al-Munzir bin Amr bin Khunais radhiyallahu an. Naqib dia kalangan Aus pula, Usaid bin Khudair bin Samak radhiyallahu an, Sa'ad bin Khaythama bin Harith radhiyallahu an, Rifa'ah bin Abdul Munzir bin Az-Zubair. Baik. Sesudah pemilihan naqib itu dibuat, Nabi menterai perjanjian ke atas mereka berkenaan kriteria yang diperlukan sebagai ketua-ketua yang berperanan mengikut tanggungjawab. Rasulullah SAW sabda, kalian bertanggungjawab terhadap kaum kalian sebagai Nabi Isa bertanggungjawab kepada golongan Hawariyun, dan aku bertanggungjawab kepada kaumku umat Islam. Jawab mereka, baiklah. Oleh sebab kaum musyrikin Khazraj tidak mengetahui sedikit pun tentang bai'ah itu, memandangkan ia berlangsung dengan tersembunyi rahsia pada waktu kejauhan malam, maka mereka terus bersumpah dengan nama Allah bahawa mereka tidak mengetahui apa-apa. Semasa musyrikin Mekah berjumpa dengan Abdullah bin Ubay bin Salul dengan segera, dia membidah, semua ini karut, perkara tak berlaku, kaumku tidak mengambil keputusan sebegini. Kan tadi sebut tadi, jin telah menjerit dengan sekuat-kuat suaranya bagi memberitahu golongan musyrikin tentang apa yang terhasil yang berlaku. Syazwan Muhsin, Al-Salan, Aini Tazali, Faizul Nasuha, Jasno Johannes, Al-Salan Sarah, sahabat daripada Facebook, TikTok, Insta, semua yang hadir. Terima kasih semua kirim star pada saya, kirim hadiah. Barakallahu fikum. Zabida. Jadi bila perkara tersebut tersebar, maka musyrikun tanpa berlengah lagi terus berjumpa dengan wakil daripada Madinah. Betul ke ada pertemuan malam tadi dengan Muhammad? Abdullah bin Ubay bin Salul, ketua rombongan daripada Madinah ni, menafikan sehabis-habisnya. Mana ada, tak ada apa. Padahal perkara itu berlaku ketika mereka semua sedang tidur. Kepenatan perjalanan jauh dan juga mengerjakan ibadah, ibadah cara mereka lah. Di samping itu, dia turut disembunyi rasa kepercayaan, keberanian dan tekad untuk berada dalam perjuangan itu. Orang mukmin di kalangan Yasrib menaruh belas kasihan sama saudara mukminnya di kalangan Mekah yang tertindas. Mereka dah masuk Islam. Allah hebatnya Islam, tuan-tuan ya. Tadi saya tengok video tentang Uzbekistan. Ya Allah Rabbi, seronoknya nak pergi Uzbek. Tuan ada peluang nanti bolehlah join kami di Zazan Travel. Kita rasa dekat ni, kita orang-orang pergi tau. Tengok dengan kesan-kesan peninggalan ulama-ulama terdahulunya. Imam Bukhari kat situ, Ibn Sina pun ada kat situ. Ya Allah, ramainya tuan-tuan. Umar Khayyam pernah berada kat situ. Itu juga Timur Leng, pemimpin Islam yang terkemuka yang telah membina peradaban kat situ, mengumpulkan para ulama, menghadiahkan mereka seberat kitab mereka dengan emas, perak, hadiah. Ya Allah, rasa kita tengok walaupun beribu-seribu tahun lebih daripada zaman mereka, tapi kesan-kesan Islam tu masih, Allah Nabi. Alhamdulillah, syukur pada Allah. Kita pergi Jakarta, kita pergi Kuala Lumpur, kita lihat suasana Islam tu masih lagi menguasai. Dengan bangunan, nampak kubah masjid, tenang. Kita naik kapal terbang nak landing, nampak kubah masjid. Ya Allah, tempat ni Islam ada. Islam menyatukan kita, tuan-tuan. Alhamdulillah, syukur pada Allah. Tak ada nikmat lebih besar pada nikmat ini. Kita pergi ke Pakistan, pergi ke Bangladesh, pergi ke India, UK, pergi ke Paris, lihat masjid. Ya Allah, tenang hati kita. Kita tahu saudara-saudara Islam kita ada kat sini, walaupun berbeza bangsa dan juga bahasa. Nikmat, tuan-tuan. Allahumma laula kama ihtadaina wala tasaddaqna wala sallaina fa anzilin sakinatan alaina wa sabbitil aqdama illa qaina. Ya Allah, kalau tidak kerana Engkau, tidaklah kami salat, tidak kami sedekah. Mungkin kawan kami ni ada yang sedang menunggu busut agaknya. Mungkin ada yang sedang menyembah bukit agaknya. Tapi Kau telah pilih kami untuk jadi orang Islam. Tak ada nikmat lebih besar daripada nikmat ni, tuan-tuan. Allahu Akbar, Masya Allah. Zahurin Zakaria, Al-Musalan, Syamsul Bahari. Jangan lupa tuan-tuan nak travel, mari travel sama kami. Bukan sekadar kadar umrah, tapi umrah ada modul tau. Kita balik nanti ada kursus lagi online. Mudah-mudahan kejituan iman, kesuburannya terus bercambah. Mari jom join kami. Nak pergi ke Baitul Maqdis ke, trip Baitul Maqdis dah penuh dah bulan 10, bulan 2. Ada lagi waktu lain. Kami ada tiket yang confirm dan juga hotel semua dah confirm. Nak pergi umrah, jangan lupa Zazan Travel tau. 8 ni, 9, 10, 11, 12, 1, 2. Kami dah siap book semua, tiket dan juga hotel. Jomlah join kami. Kita nak pergi dengan keluarga, ready cuti sekolah. Sekarang kena book, tak lambat nanti tak ada tempat. Juga bulan 9 nanti akan lead satu grup pergi ke Selatan Thai untuk belajar kaedah dakwah. Ada sahabat anak kat sana, pengalaman mengislamkan ribuan orang, Alhamdulillah. Beliau tak mahu nama dikenali lah. Siapa yang pergi nanti tahulah, tapi anak tahu dia nak sebarkan. Jadi mudah-mudahan kita boleh belajar teknik dakwah yang betul. Kata 5 minit saja orang masuk Islam, insya-Allah. Kat stesen bas ke, dalam bas, dalam kereta api ke, duduk tepi pantai ke, kerja dia mengislamkan orang. Ramai orang yang telah masuk Islam.
Alhamdulillah kita nak belajar teknik tu. Kata teknik kampung je, teknik Ana tak adalah macam teknik Hanan Haiza tak macam teknik Zaki Naik, pendakwa berkaliber itu. Kerana insyaAllah lah. Tapi kampung-kampung pun ribu orang telah masuk Islam. Kita ni patut rasa bersalah tau. Pejabat kita, kawan baik kita ramai yang berpotensi, tapi kita tak tahu nak usik, nak jentik hatinya untuk masuk Islam. Jom join kami. Kami tak ambil ramai tau. Ni kursus dakwah tau. Bukan nak pergi melancong, tengok pantai, makan sedap. Itu ada juga. Tapi yang utama sekali perjalanan kita ke Selatan Tai bulan 9 nanti, fokus utamanya adalah belajar berdakwah secara maidaniyah, secara lapangan tau. Muhammad Kamil segeralah daftar. Boleh daftar dulu kat perjalanan ke Selatan Tai, Selatan Thailand. Negara Thailand, negara yang kaya dengan budaya tu, kaya dengan tanaman, pertanian yang maju. Kabarnya dalam majalah Ekonomis mengatakan rakyat Thai digalakkan beli rumah pada hari ini. Mereka ada satu kawasan kecil depan rumah untuk berkolam, bela ikan keli, bela ayam, tanam sayur sikit-sikit, nak tanam padi pun boleh. Nanti kalau berlaku apa bencana, memang penduduk mereka ni bersedia kerana mempunyai pengalaman pertanian tak perlu bergantung pada mana-mana pun. Allahu Akbar, hebat Ustaz Zulhuzni. Berapa hari Ustaz? Kita pergi 3 hari 2 malam. 3 hari 2 malam. Ya, insyaAllah. Ustaz Zulhuzni ikut ke? Ustaz Zulhuzni dah tahu dah kot. Nazul Ain, Alhamdulillah, Haiza, Azmi Tain, Alhamdulillah semua sahabat yang hadir. Terima kasih kerana menyokong Zazan Travel. Kami trip ke Uzbekistan dah penuh dah. Baitul Maqdis pun dah penuh. Dah penuh juga. Tapi nak daftar, boleh daftar untuk waktu yang lain. Cuba cek dekat Insta Zazan Travel ataupun dekat website ataupun dekat Facebook. Tengok betul-betul lain Kita berjalan ke Turki, ke Morocco, Umrah ada banyak, Alhamdulillah. Uzbekistan, Baitul Maqdis, Selatan Thai. InsyaAllah kita nak pergi juga ke Bukit Tinggi, nak pergi juga ke Jogja. Bukan tengok candi Borobudur, bukan, tapi pergi menziarah para ulama kat sana. Nak ikut tak? Jom bersama Zazan Travel. Terima kasih Allah semua. Baik. Teruskan lagi. Baik, perasaan dan emosi itu bukan disebabkan semangat yang datang tiba-tiba dan hilang beberapa hari, tapi ia didorong oleh keimanan kepada Allah, Rasulnya, kitabnya. Iman itu apabila anginnya bertiup, maka dia akan bawa bersamanya bagai keajaiban, sama ada pada akidah ataupun amalan. Manusia iman ini orang Islam berupaya merakam jasa baktinya dalam lipatan sejarah. Dan lipatan sejarah pun mereka dah meninggal ke peninggalan yang tiada tolok bandingnya sepanjang zaman. Jadi ini tuan, dalam buku Ensiklopedia Sirah Al-Kasihku ni ada kita pahatkan, kita rakamkan apa yang dipahat di Masjid Bai'ah tentang Bai'ah Rasulullah SAW. Inilah ikrar Bai'ah ditanam di dinding Masjid Bai'ah. Nanti kalau tuan-tuan pergi umrah bersama kami tunjukkan tempat ni. Dikekalkan, diabadikan, direkodkan. Baik, nak baca sikit daripada kitab ni pula. Sirah Nabawiyah oleh Dr. Mahdi Rizqullah Ahmad, telah pun terjemahkan oleh Pustaka Perisai Quran. Sikit lagi boleh tunggu ni pengajaran yang kita petik daripada peristiwa ni tuan, menarik Baik, orang-orang Ansar menyedari bahawa menunggu Nabi akan buat mereka dimusuhi, diperangi oleh musuh-musuh Rasulullah dan kaum musyrikin, bahkan penduduk Madinah itu sendiri. Ini berarti jihad. Walaupun poin-poin Bai'ah tidak menyatakan jelas tentang perkara itu, tapi mereka telah nampak outcome-nya daripada perjanjian mereka tangan itu, memasak sambal empire. Masya Allah, jual sambal pun jadi empire. Kita sokong sama sahabat kita, Faridah Hanim alias Al-Masalan Syamsul Bahri, Amiruddin Syami dekat Insta, Naina Saudah Syarif. Beritahulah kalian ada kat mana ni. Ada juga orang Yogyakarta, insyaAllah. Alhamdulillah. Rahimah, Mak Yusuf, Alhamdulillah semua. Baik, usaha kaum musyrikin untuk menangkap kaum muslimin Madinah ketika mereka mendapatkan bukti bahawasanya ada semacam rencana untuk melindungi Rasulullah, yang menunjukkan bahawa pemusuhan orang musyrik dan kafir terhadap iman berlaku di semua tempat. Jadi apabila perjanjian berlaku di jauh malam, walaupun tersembunyi, tapi ada syaitan cuba untuk membocorkan rahsia itu supaya musyrikin tahu dan ambil tindakan segera. Nur Aziz Abdul Aziz, Nur Nisa, barakallahu fikum, alhamdulillah semua. Hashim Razam, alhamdulillah. Sikit nak tamat dah. Yang mulia Tengku Murni, alhamdulillah, barakallahu fikum. Man Mazda.
Baik, kerahsiaan yang menyeliputi bai'ah ini, bai'ah sebenarnya merupakan bukti pentingnya kewaspadaan, kehati-hatian ketika mencanakan sesuatu untuk masa depan. Ini merupakan strategi dakwah yang telah kita bincangkan. Al-haqqu bila nizam, yaghlibuhu batilun binizam. Kebenaran walaupun kebenaran, tapi kalau tak ada sistem, ia akan ditewaskan oleh kebatilan, kerana kebatilan itu ada sistem. Ya, bai'ah ini merupakan satu foundation hijrahnya kaum muslimin, termasuk Nabi ke Madinah. Islam menjadi kuat di Madinah hingga orang yang tadinya menyembunyikan keislaman segera menyatakan keislamannya. Orang kafir Mekah semakin menekan kaum muslimin ketika mereka mengetahui hubungan Rasulullah dengan kaum muslimin di Madinah. Oleh itu, ia disegerakan hijrah kaum muslimin ke Madinah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun hasil yang panjang, maka bai'ah merupakan foundation bagi berdirinya kerajaan Islam di Madinah. Dan kerana pentingnya bai'ah itu, hasil-hasil jangka pendek, jangka panjang yang terdapat darinya, maka mereka yang hadir dalam bai'ah itu dan juga yang sebelumnya memiliki keutamaan yang hampir tidak kurang dari keutamaan kemuliaan para ahli Badar. Jadi mereka ni mempunyai kedudukan, dia ada pangkat, hum darajatun indallah. Mereka yang terlibat dalam bai'ah ni mempunyai kedudukan yang sama tinggi dengan mereka yang terlibat dalam perang Badar. Kita tahu dalam perang Badar, siapa yang terlibat dalam perang Badar itu diampunkan oleh Allah dosa-dosa yang terdahulu dan akan datang. Jadi dosa-dosa kecil, dosa-dosa besar kena bertaubat pada Allah, tapi mana mungkin sahabat-sahabat Nabi itu melakukan dosa-dosa besar. Baik. Sungguhnya pemusuhan syaitan terhadap kebenaran dan penderitaannya melihat bintang Islam makin tinggi, dia merayu musuh-musuh untuk merangi Islam. Tengok, syaitan bila terdesak, dia akan muncul dalam rupa manusia dan bersuara supaya memastikan Islam itu dipadamkan nurnya oleh musuh-musuh Islam. Syaitan ni dia akan keluar bila keadaan betul-betul terancam, dan terancamnya dia merasakan Islam akan berkembang, tentu akan mudaratkan syaitan kerana pemusuhannya yang bersifat abadi dengan Rasul-Rasul Allah SWT. Baik, Bai'atul Aqabah kedua mencakupi seluruh prinsip yang akan disyariatkan setelah berhijrah ke Madinah. Yang pertama, syariat jihad. Persyariatan jihad. Jihad tujuannya adalah untuk pertahankan, bukan untuk menyerang orang lain. Sewenang-wenang seperti dakwah oleh kaum musyrikin pada hari ini. Abang Anwar, apa khabar? Anwar Syaranda dari Singapura. Barakallahu fikum, alaihi wasallam semua. Mazian Ilawati, Zikri Azhar. Sikit lagi nak tamat dah. Tunggu jap, sikit lagi. Dengan rahmat dan kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya, maka Allah tidak mewajibkan perang mereka hingga mereka memiliki negara. Ini kita dah cerita tadilah. Bila sahabat Jalal Abbas tadi minta pada Rasulullah untuk mengeluarkan pedang bagi memerangi musyrikin yang menindas seorang Islam, terutamanya Rasulullah, maka Rasulullah telah menghalang. Belum lagi wahai Abbas, bukan Abbas pakcik Nabi Asy-Syafi'i Jamal, bukan. Ini Abbas di kalangan penyokong-penyokong Nabi datang dari Madinah. Abbas itu nama yang common. Di sini dapat diketahui bahawasanya persyariatan jihad, kewajipan berjihad tidak ada sebelum berhijrahnya Nabi. Bukan sebagaimana difahami di perkataan Ibn Ishaq bahawa perang telah disyariatkan sebelum hijrah dalam peristiwa Bai'atul Aqabah. Ini satu kesilapan. Kata Dr. Mahdi Rizqullah bahawa bila ada yang kalangan para sejarawan yang mengatakan jihad telah difardukan dalam Bai'atul Aqabah yang kedua ni, itu satu kesilapan kerana Nabi sendiri telah menghalang, tidak membenarkan. Kita dalam kepimpinan negara pun begitulah. Kita berusaha untuk naikkan orang yang layak, tapi kalau orang layak itu tidak mampu, tak dapat naik, yang naik itu kita bagi sokongan selagi perkara itu bukan kemaksiatan. Begitu fiqah yang diajar dalam kepimpinan negara. Benda baik kita sokong, kita maklumkan. Bukan dengan sebab pergeseran politik menyebabkan semua benda baik pun kita menafikannya. Baik tuan dan Allah sekalian. Jadi mudah-mudahan tengok lagi sikit lagi. Yusuf meriwayatkan dengan sanad yang hasan, Bara' bin Ma'rur ketika datang ke Mekah untuk bai'ah Rasulullah, dia melakukan salat dan perjalanan tersebut menghadap Kaabah. Ketika bertemu dengan Rasulullah, dia berkata, wahai Nabi Allah, sungguhnya saya telah keluar dari perjalanan ini dan Allah memberikan kepada petunjuk untuk meluk Islam, dan saya berpendapat untuk tidak melangkangkan Kaabah, maka saya salat terhadapnya. Sementara teman-teman semua berselisih denganku, mengatakan bahawa kena menghadap ke Baitul Maqdis. Kan pada masa itu sebelum hijrah, salat kena menghadap ke Baitul Maqdis. Cuma Nabi dan para sahabat yang ada dekat Mekah, mereka berpeluang menjadikan Kaabah di tengah-tengah. Baitul Maqdis kat utara, mereka kat Mekah. Jadi mereka jadikan Kaabah tengah-tengah, menghadap dua-dua sekali. Tapi bagi penduduk yang datang dari Madinah, mereka tak boleh buat begitu kerana Mekah berada kat selatan, Baitul Maqdis berada kat utara. Jadi mereka tak boleh nak menghadap Kaabah.
Tapi Al-Bara' bin Ma'rur ni fitrah yang ada dalam dirinya menyebabkan dia tetap nak menghadap pada Kaabah juga. Tengok tuan ya. Ini adalah fitrah para sahabat yang sangat mulia. Fitrah mereka menepati kebenaran walaupun belum ada wahyu yang menyuruh demikian. Maka dia berkata pada Rasulullah, saya seorang menghadap Kaabah. Saya tak sampai hati nak belakang ke Kaabah Rasulullah. Sedangkan semua sahabat menghadap ke utara, iaitu ke Baitul Maqdis. Macam mana ni Rasulullah? Ya Allah, Bara' bin Ma'rur ni. Tapi seperti yang telah saya gambarkan, umurnya tak panjang. Dia tak sempat menyertai pembukaan Islam selepas itu kerana dia wafat sangat awal. Ini Bara' bin Ma'rur. Itu sebab kita katakan tadi mereka yang terlibat dalam Bai'atul Aqabah ni kedudukannya sama dengan mereka yang terlibat dalam perang Badar. Walaupun dia tidak menyertainya, kerana Bai'atul Aqabah yang kedua ni merupakan bai'ah perang sebenarnya. Bai'ah untuk menyatakan pemberian sepenuh jiwa raga untuk Islam, untuk Rasulullah SAW. Dengan demikian, Al-Bara' merupakan orang yang pertama salat menghadap Kaabah dalam Islam. Hebatnya para sahabat. Kita ni baca kisah para sahabat, nuhibbus salihin wa lasna minhum. Kita sayang pada orang salih macam para sahabat ni, tapi kita bukan di kalangan mereka. Mudah-mudahan besok akhirat kita dapat syafaat mereka. Bernaung di bawah arasy Allah SWT, di bawah lembayung Rasulullah SAW. Kerana semua kita mencintai Rasulullah. Kita baca sirahnya untuk mengenali baginda lebih rapat dan untuk mengikuti pedoman yang dikemukakan oleh baginda SAW. Ya. Jadi tuan-tuan, itu tujuan kita belajar sirah Nabi SAW. InsyaAllah tuan-tuan ada peluang, jomlah join kami dalam Zazan Travel. Janjian perjalanan bukan setakat pelancongan, tapi perjalanan penuh pengisian insyaAllah. Saya dan teman-teman di kalangan ustaz-ustaz yang saya pilih, kami semua akan menyampaikan ilmu pada tuan-tuan. Mudah-mudahan perjalanan kita, pulang kita boleh jadi imam dalam keluarga sekurang-kurangnya. Jadi mudah-mudahan kesuburan iman itu berlanjutan. Jadi tuan-tuan dimuliakan, demikianlah perbincangan kita pada pagi yang mulia ni. Daripada beberapa kitab yang anda petik, ni kitab Sirah Nabawiyah oleh Dr. Mahdi Rizqullah Ahmad, dan juga kitab ni tadi apa namanya, Sirah Nabawiyah Ardu Waqa'i wa Tahlilul Ahdath oleh Dr. Muhammad Sallabi. Dan demikian juga bagi tuan yang berkesempatan yang tak boleh baca dalam bahasa Arab, inilah kitab yang jadi rujukan teras kita, yang saya rujuk Sirah Kasihku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa juga semalam saya dirujuk kitab tajuk Ar-Raudhul Unuf oleh Imam As-Suhaili. Jadi beberapa kitab yang penting untuk kita baca bersama-sama. Mudah-mudahan Allah memberkati kita, beri ilmu pada kita, beri kesempatan untuk beramal, izat burhan, supaya kasih sayang, cinta kita kepada Islam, kepada Rasulullah SAW ini akan manfaat di sini dan juga di sana. Terima kasih hamba Sili Cimi, terima kasih Sabaria, terima kasih Asyar Hijama, Salam Subahari dekat TikTok, dekat Insta, Atin Fatin, Izat Burhan, Pali, Caja, sahabat dekat Facebook, Puan Kamisa, nak join kami perjalanan Puan Kamisa, ajak orang Singapura jom. Ahlan sahlan. Barakallahu fikum. Terima kasih semua. Jumpa lagi insya-Allah pada pagi esok. Terima kasih sikit yang lalu. Terima kasih Syamsul Bahari, Wadah Humaira, Ali Idrus yang mulia. Allah salam semua. Mengharap syafaat keluarga Rasulullah di akhirat. Baik, setakat ini saja dulu. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع اصحاب الحقوق علينا من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا ارحم الراحمين. وهب لنا من ازواجنا وذريتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا اتم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير. وهب لنا من الصالحين. اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم صرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمدلله رب العالمين. Taqallahu minna minkum. InsyaAllah jumpa lagi esok. Ada tajuk yang sangat menarik kita nak belajar bersama-sama, iaitu tentang bab jin. Boleh tak jin berkahwin? Boleh tak orang Islam lelaki kahwin dengan jin perempuan? Boleh tak orang perempuan muslimah berkahwin dengan jin lelaki? Besok pagi kita akan bincang topik ini. Jangan ke mana-mana. InsyaAllah pada waktu yang sama jemput hadir dan maklum kepada teman rakan taulan kita bahawa setiap pagi Ustaz Zazan ada kuliah di TikTok, di Facebook, di Insta. Terima kasih semuanya. Anissa Yusof, Fila, Ashrafuddin, terima kasih Ibnu Rifai, Ustaz Zira Ali, Haji Hamidah, terima kasih sahabat dari Singapura, dari Brunei, dari Malaysia, dari Indonesia, dari Australia yang datang bersama-sama, dari London,
di Saudiah. Terima kasih semua. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.